Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Apa kabar anda semua? Semoga anda dan keluarga berada dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Kepada para pendidik yang dihormati di mana jua anda berada, kami dari Studio Mini Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran mengucapkan selamat Hari Guru. Seperti yang kita semua maklum, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar dan inisiatif untuk memertabatkan pendidikan negara. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 menggariskan 5 aspirasi pendidikan yang akan dicapai menjelang tahun 2025. Aspirasi tersebut ialah akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Dalam aspirasi kualiti, Malaysia menetapkan untuk menempatkan negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Hasrat ini sedikit sebanyak telah membawa perubahan yang besar terhadap sistem penilaian dan pentaksiran di sekolah. Pentaksiran bilik darjah atau ringkasnya sering dirujuk sebagai PBD menjadi medium pentaksiran utama dalam sistem penilaian dan peperiksaan negara kita. Apa itu PBD? Dan bagaimana melaksanakannya secara cekap dan berintegriti? Itulah persoalan yang sering mengganggu mindah guru-guru kita, malah juga ibu bapa di luar sana. Sempena perayaan Hari Guru tahun ini dengan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Pada petang yang mulia ini, kita bertemu dalam majlis ilmu program Bedah Buku. Sempena showcase inovasi pendidikan Hari Guru peringkat Negeri Sabah tahun 2021, diharap melalui sesi perbincangan ini nanti, segala persoalan tentang PBD akan terhurai dan setiap pertanyaan akan ada jawapannya. Buku yang akan dibedah pada petang ini sangat relevan dan signifikan dengan kerja buat seorang guru di dalam bilik darjah. Pentaksiran dalam bilik darjah adalah judul buku yang dipilih, yang akan dibincangkan oleh 3 orang panel yang bukan calang-calang orang. Dan hari ini kita sebenarnya amat bertuah sekali kerana selain daripada 2 orang panel jemputan kita, kita juga akan bersama dengan penulis buku sendiri untuk membahaskan kandungan buku tersebut. Diperkenalkan penulis buku Pentaksiran dalam Bilik Darjah yang berbahagia Profesor Dr. Vincent Pang Afok, Pensyarah Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah. Selamat datang Prof. Terima kasih. Dan terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada petang ini. Selain itu, kita memang maklum Profesor Dr. Vincent merupakan seorang yang berpengalaman khususnya dalam bidang penilaian dan pentaksiran, ya Prof. Dan beliau sangat pakar dalam bidang evaluation. Di kalangan pelajar universiti ataupun pelajar maktab perguruan, beliau memang seorang yang dikenali dan sinonim dengan evaluation. Dan hari ini kita minta kepakaran beliau untuk membantu kita bagaimana nak melaksanakan PPD dan bersesuaian dengan buku yang telah beliau hasilkan. Untuk mengupas secara terperinci lagi isi kandungan buku ini, didatangkan juga khusus 2 orang panel yang berpengalaman luas dalam bidang takbir urus pendidikan. Saya perkenalkan panel kita, gagah orangnya dan tinggi ilmunya. Yang berusaha Dr. Haji Muhammad Kasim bin Tusin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Selamat datang Doktor, selamat bersiaran. Selamat Hari Raya, selamat Hari Guru. Terima kasih Datin, terima kasih semua.
Baik, panel yang seterusnya orangnya hebat juga. Pengetua Cemerlang Anugerah Disandang. Saya perkenalkan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Alberi bin Haji Binson, Pengetua SMK Taman Ria Tuaran. Selamat datang Tuan Haji. Terima kasih. Selamat Hari Guru, selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang yang berbahagia Prof. Benson Fang, yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Kasim bin Tusin, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Sektor Pembelajaran, dan Datin Dr. Siti Raisah, moderator kita pada petang ini. Juga salam bertemu di Maya untuk semua audien, pengetua, guru besar, guru-guru, ibu-ibu, bapak-bapak, dan murid-murid. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Haji. Baik, itulah dia orang-orang kita, hebat-hebat belaka. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan sesi bedah buku kita pada petang ini. Saya dengan sukacitanya mempersilakan penulis buku Pentaksiran dalam Bilik Darjah, Profesor Dr. Vincent Pang, untuk memperkatakan secara terperinci tentang isi kandungan buku, aspirasi dan juga harapan beliau semasa menulis buku ini. Dipersilakan, Prof. Terima kasih yang berbahagia Datin. Salam sejahtera ahli-ahli panel, Dr. Kasim dan Tuan Haji Alberi, rakan-rakan di alam maya. Terima kasih kerana berminat dalam tajuk ini. Sebagaimana yang disebut oleh Datin tadi, memang penilaian ialah dalam darah saya. Saya mula terlibat dengan kerja-kerja penilaian dan pentaksiran sejak tahun 80-an, 87 apabila saya menyertai mata perguruan gaya sebagai pensyarah pendidikan dan komputer. Dan mulai sana saya diberi tanggungjawab memegang jawatan setiausaha peperiksaan yang memang menjaga segala urusan kerja-kerja peperiksaan dan pentaksiran. Saya bernasib baik pada tahun 92 diberi beasiswa untuk membuat pengajian peringkat master di University of East Anglia UK dalam bidang penilaian dan penyelidikan. Dan pada tahun 96 saya mula bertugas di Universiti Malaysia Sabah sebagai seorang pensyarah penilaian. Saya rasa mula masa itulah kerjaya saya dalam penilaian berkembang dengan lebih pesat. Dan pada masa itu memang tiada buku dalam bahasa Melayu dalam tajuk ini. Jadi sebenarnya impian untuk menulis buku penilaian dalam pendidikan dalam bahasa Melayu mula masa itulah. Pada tahun 99 hingga 2002, saya diberi beasiswa oleh UMS untuk melaksanakan program menjalankan pengajian PhD dalam bidang penilaian kurikulum di RMIT Australia. Dan ini lagi meyakinkan penguasaan saya dalam bidang pentaksiran dan penilaian. Jadi dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman yang saya perolehi dari universiti-universiti ini, dari tempat kerja, saya mula menyusun teks untuk manuskrip penilaian dalam pendidikan. Pada tahun 2008, buku pertama bertajuk Penilaian dalam Pendidikan berjaya diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaysia Sabah. 8 tahun selepas itu, saya telah menghantar buku ini untuk dikaji semula oleh 2 orang pakar di universiti lain. Selepas dikaji semula dan diberi komen penambahbaikan, beberapa topik telah digugurkan, topik-topik baru telah ditambah, dan isi kandungan telah diperbaiki, dikemas kini. Dan panel
pengkaji panel review juga mengusulkan tajuk buku ditukar kepada pentaksiran dalam bilik darjah. Jadi sebab itu pada tahun 2017 buku baru diterbit sebagai judul Pentaksiran dalam Bilik Darjah. Buku ini mengandungi 12 bab meliputi semua konsep teori amalan pentaksiran dalam bilik darjah yang diperlukan oleh guru-guru pensyarah-pensyarah, guru-guru pelatih dan juga ibu bapa yang berminat dalam bidang ini. Saya yakin, saya rasa juga ahli-ahli panel juga akan menerangkan isi kandungannya nanti sekejap tadi. Setakat inilah Datin. Terima kasih. Sebelum saya ajukan soalan kepada panel kita yang pertama, Dr. Kasim, jadi maksudnya buku ini memang khas ditulis untuk pentaksiran dalam bilik darjah, betul? Ya, ya. Okey. Panel kita yang pertama, iaitu Dr. Haji Muhammad Kasim, untuk mengajukan mungkin berkongsi pengalaman ke idea dan sebagainya untuk membantu kita lebih memahami konsep dan juga isi kandungan dalam buku pentaksiran dalam bilik darjah. Sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Salam sahabat hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Yang berbahagia Prof. Benson, rakan panel Tuan Al-Bairi, dan tidak dilupakan Datin Dr. Siti Raisah Bongsu, moderator yang hebat pada petang ini. Baik, pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Prof. Benson yang telah pun menghasilkan buku yang sangat berharga saya kira dan telah menambahkan khazanah ilmu dalam dunia pendidikan kita, di mana kita melihat di sampingnya pelaksanaan PDP di kelas, pentaksiran juga, pentaksiran juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab itu barangkali kita banyak dapat melihat buku-buku berkaitan dengan PDP, tetapi pentaksiran agak jarang sebagaimana disebutkan oleh Prof. Benson tadi. Sebab itu saya melihat bila buku ini diterbitkan 2017, saya sangat berterima kasih dan saya rasa satu perkara sangat berharga yang dapat didirikan bahan bacaan oleh guru-guru di semua peringkat. Cuma barangkali saya telah membaca buku ini sebanyak 12 bab. Alhamdulillah ada beberapa bab yang saya beri tumpuan. Bagaimanapun, barangkali sebelum beri tumpuan ke bab tertentu, saya perlu melihat keadaan semasa. Prof. Benson, kalau kita lihat buku ini diterbitkan pada 2017, tahun 2017. Ketika itu merupakan, kalau kita katakan, pentaksiran dalam bilik darjah, dia keadaan normal, itu keadaan biasa, itu keadaan bersemuka. Tetapi bila kita membincangkan perkara ini pada hari ini, membedah buku ini pada hari ini, keadaan sudah agak berbeza, iaitu di mana kita sekarang sudah dalam era pandemik COVID-19, di mana sejak tahun lepas, Mac tahun lepas, pendidikan sekolah kita sekali tutup sekali buka, dalam keadaan yang tidak stabil. Bila tidak ditutup, artinya kita terpaksa mengadakan pembelajaran secara online, offline ataupun disebut sebagai PDPR, pembelajaran dari rumah. Soalan saya, Prof, bagaimanakah barangkali Prof mengaplikasikan semua ilmu-ilmu dalam buku ini, saya tengok ilmu banyak sangat ni, dalam keadaan kita PDPR sekarang ini dari rumah, bukan dalam keadaan semasa, bukan keadaan semasa secara normal. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ya, silakan Prof. Ya, itu memang soalan yang ditanya oleh ramai orang
di mana saja saya pergi. Di mana saja saya pergi, soalan yang lebih kurang sama ditanya. Dan saya telah dijemput untuk memberi ceramah melalui webinar dan juga ceramah face to face untuk menerangkan konsep yang berkaitan. Okey, apa yang saya nak share di sini ialah sebagaimana yang disebut tadi oleh doktor, pandemik menyebabkan hidup kita pecah kacir. Peranan kita sudah banyak berubah. Kita berubah daripada seorang yang mengajar dengan kaedah biasa yang kita sangat selesa dengan memindahkan ke kaedah-kaedah yang kita memang tidak dikejutkan, tidak pernah kita jangka akan berlaku, akan kita gunakan. Pandemik juga menyebabkan konteks pembelajaran jauh berbeza daripada bilik raja biasa. Setiap pelajar, suasana dan konteks pembelajaran jauh berbeza daripada apa yang kita sering ada di bilik darjah biasa. Okey, di skrin ada carta tak ada pada skrin? Ada carta pada skrin? Tatin? Ya, ada Prof. Yes. Okey. Ini adalah antara slide yang saya share dengan rakan-rakan pendidikan di pendidikan tinggi maupun di college dan juga di sekolah. Carta ini menunjukkan pembahagian internet ke capaian internet oleh pelajar dalam masa pandemik. Carta ini dihasilkan oleh Daniel Stanford dari Canada. Dia membahagikan capaian internet kepada 4 bahagian berdasarkan 2 parameter, iaitu bandwidth dan immediacy. Bandwidth ialah tentang berapa banyak data yang kita boleh dapat. Contoh bila kita gunakan Unify ataupun fixed line, kita boleh dapat bandwidth yang banyak. Tapi kalau kita beli RM20, kita punya bandwidth sedikit. Sekejap saja orang menggunakan istilah data habis. Itu merujuk kepada bandwidth yang kecil. Parameter kedua adalah immediacy, kesegeraan. Kesegeraan yang tinggi merujuk kepada mereka yang boleh dapat connection internet anytime. Iaitu contoh seorang saja dalam rumah itu dengan Wi-Fi 4G ataupun dengan Unify yang fixed line, itu ialah yang immediacy tinggi. Jadi suasana yang terbaik ialah di sini. Immediacy tinggi dan bandwidth tinggi. Untuk mereka ini, kaedah PMP yang disyorkan ialah menggunakan video conference dan audio conference. Di sebaliknya, suasana yang paling teruk ialah yang ada mempunyai bandwidth rendah dan juga immediacy rendah. Bagi mereka, disyorkan kaedah PMP. Saya terangkan PMP dulu sebab dia ada kaitan dengan pentaksiran. Disyorkan digunakan pembacaan teks, penggunaan email, gunakan discussion board dengan text messages. Ada 2 senario lagi, iaitu yang mempunyai immediacy rendah tetapi bandwidth tinggi. Iaitu mereka yang mempunyai banyak data tetapi tak boleh capai anytime. Contoh, satu phone 4G dikongsi oleh 5 orang anak, adik-beradik.
Jadi dia punya bandwidth memang tinggi. Katakan dia punya 4G itu ialah unlimited. Dia mempunyai bandwidth tinggi tetapi immediacy rendah. Sebab dia tak boleh dapat anytime. Kena kongsi dengan adik-beradik. Satu lagi senario ialah yang bandwidth rendah tetapi immediacy tinggi. Dia boleh capai anytime tetapi capaian itu tidak banyak. Boleh capai anytime tapi capaian tidak banyak. Contoh banyak orang kongsi. Banyak orang kongsi walaupun dia punya speed cepat. Jadi inilah 4 senario. Dalam 4 senario itu ada disyorkan kaedah-kaedah pengajaran yang sesuai. Dan ini akan saya kaitkan dengan pentafsiran nanti. Tentang buku itu, masa buku ditulis memang belum kita mimpi ada masalah seperti pandemik seperti ini. Jadi memang tidak diambil kira tentang bagaimana kita boleh menyesuaikan diri apabila pandemik seperti berlaku. Di UMS, saya dan rakan-rakan telah menghasilkan satu buku panduan PPJJ. PPJJ ialah pengajaran pembelajaran sejarah jarak jauh yang telah menerangkan 4 senario ini. Dan di Sabah, kita lebih teruk lagi, kita ada senario yang kelima, iaitu tiada internet langsung. Jadi selain daripada 4 yang disyorkan oleh Stanford tadi, di Sabah kita ada level 0, iaitu tiada internet langsung. Tiada mobile access, tiada wifi hotspot dan sebagainya. Dan senario yang lain, saya telah terangkan tadi, bandwidth rendah, immediacy rendah, bandwidth tinggi, immediacy rendah, bandwidth rendah, immediacy tinggi, contoh, dan bandwidth tinggi dan immediacy tinggi ini yang terbaik. Ini ialah contoh yang di Sabah kita semua sudah kenali pelajar ini. Ini ialah satu struggle untuk bergerak daripada level 0 kepada level 1. Level 0 ialah tiada langsung. Level 1 bandwidth rendah, immediacy rendah. Ini satu lagi di Ranong. Struggle untuk bergerak dari level 0 ke level 1. Okey, sekarang ialah bagaimana kita boleh melaksanakan pentafsiran untuk semua senario ini. Memang banyak, kaedah pentafsiran memang sangat banyak. Saya bahagikan kepada domain. Slide ini menerangkan domain kognitif yang secara konvensional, iaitu yang kita biasa lakukan melalui ujian dan peperiksaan. Jadi dalam pandemik seperti ini, bagaimana kita melaksanakan ujian dan peperiksaan? Untuk yang tiada internet, kita masih boleh gunakan open book, tapi kena di tempat lokaliti pelajar. Untuk yang bandwidth rendah, immediacy rendah, dan juga bandwidth tinggi tetapi immediacy rendah yang tidak begitu baik, kita boleh gunakan open book exam tidak segera, asynchronous. Ini juga asynchronous, open book. Bagi yang low bandwidth dan high immediacy, kita boleh gunakan kaedah segera, iaitu synchronous, tapi tanpa melibatkan video ataupun audio. So ini melibatkan bandwidth yang tinggi. Dan of course yang terbaik ialah level keempat, kita boleh gunakan open book exam secara synchronous, boleh melibatkan video, audio dan sebagainya. Satu perkara yang sangat penting ialah walaupun kerja pentafsiran berbeza, kita mesti memastikan konten yang sama kita sampaikan. Kita jangan ada orang yang akses lebih baik diberi konten yang lebih baik. Itu tidak adil bagi pelajar-pelajar yang akses mereka pada aras yang lebih rendah.
Seterusnya, untuk bidang kognitif yang bukan konvensional, bidang kognitif yang diuji, ditaksir menggunakan kaedah bukan peperiksaan dan ujian, yang tiada internet, kita boleh buat recording, boleh analyze case study, boleh hantar dengan tangan, dengan post. Saya rasa kita sudah nampak banyak contoh guru-guru yang baik hati bergerak dari rumah ke rumah untuk menyampaikan pemeriksaan homework dan sebagainya. Memberi homework akan datang, memberi homework untuk kerja akan datang dan memberikan juga feedback kepada homework yang telah diterima dahulu. Pandemik ini sebenarnya banyak menguji komitmen guru. Guru yang memang committed, memang boleh mencari banyak cara untuk membantu pelajar. Untuk yang bandwidth rendah, immediacy rendah, kita boleh buat recording, hantar by hand ataupun by post, ataupun hantar case study analysis melalui email lah. Bagi bandwidth tinggi, immediacy rendah, boleh buat recording, hantar dengan email. Boleh juga buat analisis case study. Bagi yang low bandwidth, high immediacy, lebih kurang sama kaedahnya. Untuk arah pencapaian yang terbaik, kita boleh gunakan online submission secara segera. Boleh buat presentation secara sinkronus. Dan sama seperti tadi, kita kena memastikan konten yang sama diuji pada masa yang sama. Seterusnya, untuk kaedah efektif dan psikomotor, bagi yang ada internet langsung, ini ialah kaedahnya. Bagi yang bandwidth rendah, immediacy rendah, ini kaedahnya. Masih boleh gunakan email. Bandwidth tinggi, immediacy rendah, dan bandwidth rendah, immediacy tinggi, kita boleh gunakan kaedah ini. Senario terbaik, kita boleh gunakan online presentation, video, interview, e-portfolio dan sebagainya. Kerjanya memang banyaklah sebab kita kena membuat kerja pentafsiran kaedah yang berbeza untuk pelajar yang berbeza. Itulah sebagaimana yang saya katakan tadi. Pandemik ini memang menguji komitmen dan kasih sayang guru kepada pelajar. Ini adalah contoh dari bilik darjah saya, from my class. Ini ialah advanced curriculum evaluation. Ini adalah satu contoh. Pelajar saya, Kamal, tidak mempunyai level pencapaian yang baik. Levelnya 2 atau 3 saja. So, level yang terbaik ialah dia boleh present. Kebanyakan pelajar yang connection baik boleh present online secara online. Untuk Muhammad, dia mempunyai level 2 dan level 3 sahaja. Jadi apa yang dia buat ialah dia buat recording, voice recording dan email kepada saya, telegram kepada saya. Dan dia hantar dia punya PowerPoint kepada saya. Jadi bila saya terima ini dan saya main serentak, kesannya juga seperti presentation. Sebab saya ada video, saya ada slide dan saya ada suara. Jadi saya mainkan dua-dua sekali, saya akan dapat kesan pembentangan seperti juga daripada orang-orang lain yang boleh present secara online, sinkronus. Dan saya boleh bagi feedback kepada Kamal. Dan ini antara feedback daripada pelajar dan juga feedback daripada saya. Jadi kita kena kreatif lah, memikirkan cara-cara untuk membantu pelajar mengikut konteks dan kesukaran yang dihadapi masing-masing. Okey, bagaimana yang saya sebut tadi, pandemik memang memberi kita banyak
cabaran, banyak ujian. Antara isu yang kita hadapi ialah pelajar atau student sesat dalam proses. Sesat sebab kadang-kadang disebabkan oleh isu teknikal, line terputus. Kita di sini pun line terputus. Imagine untuk pelajar yang di kampung, jadi isu teknikal yang lain putus memang sangat biasa. Yang saya cadangkan, guru boleh activate satu lagi alat seperti smartphone semasa mengajar. Guru selain daripada menggunakan dia punya PC, iPad, dia juga activate satu lagi device di tepi. Yang device kedua itu dia join sebagai student supaya dia boleh baca apa yang student baca. Itu ialah antara kaedah untuk memahami masalah teknikal yang dihadapi oleh pelajar. Pelajar sesat ataupun lost mungkin juga disebabkan isu motivasi. Sebab mereka frustrated. Jadi apa yang saya showkan ialah kita selalu semak dengan student tentang dia punya motivation level. Selalu gunakan kaedah-kaedah yang memotivasikan pelajar, kaedah memusahkan pelajar supaya pelajar tertarik dan berminat dan tidak rasa bosan. Ketiga, ini saya rasa masalah yang lebih suka diatasi, sokongan daripada ibu bapa. Kita perlu satu cara lah untuk mendidik ibu bapa. Khasnya pada masa pandemik, ibu bapa perlu memainkan peranan lebih baik, lebih tinggi, lebih proaktif untuk menyokong PDBR. Mungkin dari segi PBD ataupun guru besar ataupun sekolah, selalu ingatkan ibu bapa melalui berkeliling surat kepada ibu bapa, melalui WhatsApp group, WhatsApp group kepada ibu bapa, melalui seminar dengan ibu bapa, home visit dan sebagainya, supaya ibu bapa betul-betul sedar tentang kepentingan peranan mereka untuk menyokong PDBR di rumah. Seterusnya, isu bila kita ada exam, isu kejujuran, adakah mereka menipu, adakah mereka merujuk kepada orang, merujuk kepada abang dan sebagainya. Cara yang kita boleh kurangkan ialah kalau soalan aras rendah, kita gunakan ujian objektif. Kita boleh gunakan beberapa set item yang berbeza. Kita boleh randomize item. Saya punya soalan 2 lain dengan kamu punya soalan 2, walaupun set kami mempunyai soalan yang sama. Jadi kita randomize item supaya dia tak boleh tembak dengan mudah. Kita boleh randomize pilihan ABCD. Saya punya A ialah kamu punya E. Jadi dia tak boleh cakap soalan 2 jawapannya E. Jadi itulah antara cara untuk mengatasi soalan-soalan masalah penipuan untuk soalan objektif. Bagi soalan kemarin tinggi, kita boleh gunakan subjektif, soalan subjektif secara open book. Juga gunakan beberapa set item yang berbeza. Soalan kena original supaya dia tak pernah baca di mana-mana dan tak boleh rujuk pada buku. Gunakan konteks yang berbeza. Contoh, bagaimana mengatasi masalah pandemik kalau di kampung nelayan macam mana, kalau di bandar macam mana. Bagaimana menjalankan social distancing. Konteks di
supermarket macam mana. Orang tertentu menjawab konteks di supermarket. Orang tertentu menjawab konteks di pasar. Orang tertentu menjawab konteks di sekolah dan sebagainya. Bila konteks berbeza, mereka tidak boleh saling meniru. Gunakan rubrik, bukan marking scheme. Sebab bila kita gunakan rubrik, kita boleh menerima jawapan yang lebih kreatif. Kalau marking scheme, jawapan itu tetap. Bagi internet access, saya ada terangkan tadi, yang dari poor internet access, moderate dan high, ini adalah kaedahnya. Saya rasa saya perlu cepat sedikit. Okey. Kemahiran guru dalam melaksanakan e-learning, masalah instructional design, sekarang banyak kursus yang guru boleh ikuti. Juga banyak learning communities, PLC yang kita boleh belajar sama antara satu sama lain. Digital skill, kalau kita rajin, memang banyak kursus boleh kita dapat dari YouTube dan sebagainya. Infrastruktur, ini kaedahnya. Jadi itu saja agak panjang jawapan atau respon untuk soalan pertama, Tuan Haji. Terima kasih. Back to you. Ya, terima kasih Prof. Panjang lebar ulasannya, dan saya rasa apa yang telah diberikan tadi amat berguna kepada guru-guru kita untuk dijadikan sebagai panduan. Memang tidak dinafikan pada masa pandemik ini, guru-guru memang satu profesion yang amat mencabar, minda dan juga tenaga dan sebagainya. Tapi apapun, profesion keguruan adalah satu profesion yang mulia. Betul? Baik, Prof. Memang kita tidak dinafikan PDPR, walaupun PDPR tapi PPD masih perlu dijalankan, dan ada banyak kaedah dan juga cara untuk kita mengendalikan dengan syarat konten dan juga soalan hendaklah hampir-hampir sama untuk menjaga validity. Baik, di sini ada dua soalan Prof yang saya terima daripada viewer kita. Pertama, dia bertanya mengenai soalannya berbunyi, dia kata murid tidak hadir sepanjang pandemik dan tiada akses untuk mengikuti PDPR. Apakah cara terbaik untuk buat penilaian? Itu soalan dia. Okey, ini memang boleh dijawab. Penilaian ialah untuk membantu pelajar. Kalau mereka tidak hadir, mereka tidak belajar apa-apa. Jadi kita suka untuk menilai. Sebenarnya tidak boleh menilai kalau dia tidak hadir. So maksudnya di situ peranan ibu bapa penting. Ya. Untuk pastikan dia hadir. Okey. Ya, baik. Sebelum kita Itu boleh menilai, kita kena memastikan PMP berlangsung. Sekurang-kurangnya anak-anak mengikuti PMP. Ya, betul. Baik. Soalan kedua Prof yang datang daripada viewer. Dia kata macam mana bagi subjek matematik? Sebab subjek matematik ni perlu diajar ataupun perlu dibimbing secara step by step. Okey. Jadi mereka yang lemah kurang mau mencuba dan malu untuk bertanya melalui online. Jadi bagaimana kita nak membantu mereka ini supaya boleh mengatasi kelemahan dalam subjek matematik ini? Ya, saya telah kata tadi, bila dalam pandemik seperti ini, kita kena transform kaedah pentafsiran kita. Untuk mengajar matematik contoh, kita ada pelajar yang mempunyai kebolehan pelbagai. Biasanya kalau dalam bilik darjah biasa, kita fokus pada pelajar yang tipikal. Supaya faedah PMP itu diterima oleh majoriti. Dalam pandemik, saya nak showkan kita harus memberi tumpuan khas kepada mereka yang lemah. Yang average dan above average, mereka boleh belajar dengan sendiri dan juga belajar dengan bimbingan ibu dan bapa. Jadi saya showkan
dalam pandemik, khasnya apabila kita melaksanakan PMP melalui online, kita harus beri tumpuan kepada the bottom, mereka yang di bottom sekali. Okey. Ya, Baik. terima kasih. Ya, okey. Makasih Prof. Terima kasih. Baiklah, seterusnya ya untuk memantapkan lagi pemahaman kita terhadap PBD ini, saya dengan sukacitanya menjemput ya Tuan Haji Muhammad Alberi untuk berkongsi idea atau pandangan beliau sebagai pentadbir sekolah. Dipersilakan Tuan Haji. Terima kasih yang berbahagia Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Vincent Fang. Sebenarnya Profesor Vincent Fang ini pensyarah saya di MPG, Maktab Perguruan Gaya. Jadi memang sudah saya kenal dia ni orang peperiksaan, setiausaha peperiksaan. Transkripsi saya dia tanda tangan, tapi luluslah dan jadi cikgu jugalah. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Transkripsi yang telah disediakan. Begitu juga kepada Dr. Muhammad Kasim, Timbalan Pengarah Pendidikan kita Sektor Pembelajaran, dan tidak dilupai yang berbahagia Datin Dr. Siti Reza Bungsu. Jadi dari segi skop pelaksanaan yang telah dibincang tadi itu, makanya saya melihat kepada apa yang Prof. Vincent maklumkan, budak ini tidak akan berminat kalau tidak ada yang siok-siok, ini bahasa kita di Sabah. Maksudnya selaku guru yang pernah mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya mentadbir, perkara pedagogi yang diajar dahulunya di maktab lah saya lah, yang dikenali sebagai induksi SIP itu adalah suatu peranan yang mengambil kepada minat orang untuk mengetahui sesuatu. Jadi dalam buku pentaksiran bilik darjah yang ada nih, yang ditulis ini, saya telah melihatnya seperti yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Kasim. Ada 12 bab di dalamnya, 189 muka surat. Dan yang siuknya nih, ini bahasa siuk nih bahasa baru lah. Jangan ditulis dalam karangan bagi murid-murid yang mendengar. Sebab saya telah kongsikan link ini di sekolah saya dahulu nih dengan murid, guru, dan saya telah maklumkan kepada guru untuk share dengan ibu bapa. Sebab ini satu pendedahan dan makluman daripada Prof tadi menjelaskan kepada kita, pentaksiran tidak boleh berlaku kalau tidak ada PDP R kalau di rumah. Jadi itu. Jadi dari sudut yang saya nak nilai ini ialah saya nak kaitkan buku yang sebenarnya cantik, senang dipegang. Dia ni A4 tapi bagi dua, bahasa saya lah. Jadi senang dibawa ke mana-mana. Jadi yang saya nak kaitkan ialah tentang ciptaan seorang engineer. Seorang engineer dan profesor. Pada tahun 1974, seorang bangsa Hungary, yakni Erno Robic, dia telah mencipta satu permainan yang kita panggil main cube. Pusing sana, pusing sini, macam-macam pusing. Saya dulu memang ada nih, saya rasa Dr. Dr. Kasim dan juga Datin pun pernah main nih. Mau diampas saja sebab tidak boleh selesaikan masalah itu. Tapi mungkin Prof tidak lah, Prof camping. Sekarang ada di komputer pun ada. Ada di komputer. Jadi sini muka depan nih kita nampak dia satu bentuk rubrik. Jadi pada saya nak melihat bahawa bila kita nak membaca, murid suatu yang perlu diberikan perhatian. Pada masa sekarang nak membaca buku ni mungkin ada pekeliling barulah. Kalau tidak, bahasa logot-logot lah tu, last-last tidak baca. Jadi saya tertarik dengan muka depan ini, di mana Profesor telah membuat sesuatu kaedah rubrik, yakni cube, yang mana ianya memerlukan satu kaedah, memerlukan satu cara untuk menyelesaikan masalah yang ada kaitan dengan pentaksiran itu. Jadi saya nak mohonlah Prof berikan sedikit makluman, adakah permainan cube ni tadi
boleh dijadikan sebagai satu cara agarnya kaedah yang ada yang memang baik nih tahniah dan syabas untuk guru-guru nih mengimplementasikannya di bilik darjah. Selaku seorang pengetua, PBD ini dahulunya PBS, berasaskan sekolah, pada tahun 2011. Saya masih ingat lagi pada masa itu. Dan pada masa itu memanglah sistem pun tak berapa cantik dan sebagainya. Jadi adakah buku yang 185 muka surat ini boleh menarik perhatian pendidik di Sabah khususnya dan di Malaysia amnya? Silakan, Prof. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ya. Haji. Saya bangga juga Tuan Haji dulu student saya. Dulu aktivis pelajar, student leader. Buat kacau tapi kacau yang baik. I think masa itu pun sudah nampak ada potongan untuk menjadi pemimpin. So tanyalah. Okey, balik kepada soalan tadi. Tadi saya ada terangkan buku. Ini buku pertama, penilaian dalam pendidikan. Kalau kita tengok dia berbentuk graf dan tumpuannya ialah pentaksiran kuantitatif. Dan ini kaedahnya menjauhi kaedah statistik, menjauhi pentaksiran kuantitatif. Ini ialah satu untuk menggambarkan perubahan paradigma lah daripada pentaksiran dulu dan sekarang. Dulu kita banyak melakukan pentaksiran summative assessment. Kita mau markah, kita mau grade, kita mau janakan report card kepada ibu bapa. Sekarang konsep itu sudah tidak lagi relevan sekarang. Sekarang kita konsep pentaksiran ialah untuk membantu stakeholders membuat 4 perkara. Dalam kuliah saya selalu ingatkan pelajar 4 perkara ini. Pentaksiran ialah untuk membuat judgement, membantu pelajar membuat judgement, penghakiman, mana baik, mana sesuai, mana tak sesuai, mana relevan, mana tak relevan. Nombor 1, judgement. Nombor 2, improvement, untuk membantu pelajar membuat penambahbaikan berdasarkan hasil pentaksiran. Ketiga, untuk problem solving. Problem solving iaitu melalui hasil pentaksiran, skor dan sebagainya, kita boleh membantu pelajar menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Contoh melalui kaedah diagnostik, pentaksiran diagnostik, kita boleh membantu pelajar mengenal pasti apakah kelemahan mereka, manakah kekuatan mereka. Jadi itu adalah problem solving. Dan satu lagi ialah untuk sekali lagi yang judgment, decision, improvement, dan satu lagi ialah tadi saya sebut judgment, decision, improvement, problem solving. Decision yang saya belum sebut decision. Ya. Decision lebih pada pentadbir, pada guru. Contoh guru boleh mengetahui apakah decision yang perlu dibuat. Contoh membuka kelas tambahan, membuat kelas remedial dan sebagainya. Jadi bila kita bergerak daripada pentaksiran konvensional yang berdasarkan ujian dan peperiksaan kepada pentaksiran yang baru, yang sekarang pentaksiran dalam bilik darjah ialah komponen yang paling penting. Kita mau orang, semua stakeholders menggunakan hasil pentaksiran untuk 4 perkara itu. Okey, balik kepada Rubik Cube. Rubik Cube ialah satu kaedah yang sangat baik untuk pelajar mempelajari thinking out of the box, iaitu creative thinking skills. Dan bila kita mengukur melalui Rubik Cube, kita sebenarnya melakukan satu pentaksiran yang sekarang dinamakan pentaksiran autentik, sebab dia menyelesaikan masalah sebenar. Jadi sebagai rumusan, kita mau bergerak daripada pentaksiran yang berdasarkan markah,
ujian peperiksaan. Ujian dan peperiksaan dalam istilah pentaksiran ialah ujian dan peperiksaan sebenarnya ialah proksi. Dia bukan pentaksiran sebenar. Sebab yang skor tinggi dalam peperiksaan tidak bererti dia mempunyai penguasaan baik. Yang skor tinggi bererti dia boleh mendapat markah tinggi melalui apa yang ada on paper. Dalam keadaan sebenar, tidak semestinya berlaku. Jadi, kita perlu bergerak daripada konvensional pentaksiran kepada pentaksiran otentik. Dan Rubik Cube memang sesuai lah dalam acuan pentaksiran otentik. Itulah. Terima kasih Tuan Haji dan Datin. Okey, makasih Prof. Jadi secara resolusinya, rumusannya, kebanyakan pentaksiran yang dibuat di sekolah adalah bertujuan untuk membantu murid dan untuk mengenal pasti kelemahan dan seterusnya membantu mereka untuk lebih maju dalam pendidikan mereka. Dan apa yang penting ialah penggunaan Rubik Cube boleh menjana pemikiran kreatif di kalangan pelajar kita. Jadi sesuatu yang amat baru dan sesuatu yang amat baik untuk diaplikasikan oleh guru-guru kita. Baiklah, terima kasih Prof untuk penjelasan tersebut. Dan saya ingin menjemput yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Haji Muhammad Kasim sekali lagi. Mungkin nak menambah, silakan doktor. Baik, ini yang kedua ni kan, peluang kedua kan. Yes. Baik, saya lihat tadi soalan saya yang pertama dan soalan pertama daripada Tuan Haji itu lebih kepada prinsip ataupun secara umum ya. Kata orang melihat luar-luar lah, dari luar-luar. Sekarang saya ingin masuk ke dalam buku ini ya. Saya lihat daripada 12 bab ini, bab 1, bab 2 itu memang agak lebih kepada prinsip-prinsip asas ya, dan sangat perlu untuk kita pahami. Begitu juga bab 3. Sebenarnya bila bab masuk ke bab, saya tengok yang agak kritikal bagi seorang guru bila masuk ke bab 4 iaitu merancang pengujian. Di sanalah berlakunya secara praktikal ilmu yang penting untuk kita ya. Kita merancang, melaksanakan dan akhir sekali melaporkan. Saya untuk kali kedua ini saya tidak mau menyoal yang bab pertama, kedua, ketiga lah. Saya akan menyoal bab yang terakhir. Ini menunjukkan bahawa saya telah membaca semua sekali. Semua bab. Tahniah doktor. Ataupun barangkali saya tinggalkan Tuan Haji Al-Baidi untuk menyoal bab sebelum bab yang 12 ya. Baik, saya tertarik Prof, saya tertarik dengan idea di segi bab yang ke-12 ni, bab terakhir ya. Bab terakhir ini dia bab pelaporan. Dan ini sebenarnya juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hubungan kita dengan ibu bapa di mana akhirnya ataupun kepada pelajar ataupun kalau di sekolah biasa kita ni kepada ibu bapa lah, mereka lah yang perlu tahu keputusan ini ataupun apa pentaksiran. Jadi dalam bab 12 tersebut, sekali saya boleh quote kata-kata Prof di sana, iaitu dia kata dalam surat 179, keputusan penilaian bukan sahaja perlu disebarkan, bahkan perlu dikomunikasikan. Jadi perkataan dikomunikasikan ini sangat menarik perhatian saya lah ya, agak advance. Jadi bolehkah perlu jelaskan apakah tindakan-tindakan yang dimaksudkan dengan dikomunikasikan? Terima kasih Prof. Terima kasih Doktor. Okey, saya nak balik kepada konsep hasil daripada pentaksiran, iaitu 4 perkara itu. Pentaksiran menghasilkan keputusan, decision. Keputusan menghasilkan, pentaksiran menghasilkan penghakiman, judgment. Pentaksiran menghasilkan penambahbaikan, improvement. Dan pentaksiran menghasilkan penyelesaian masalah, problem solving. 4 perkara ini perlu dikomunikasikan kepada stakeholders. Siapakah stakeholders kita? Kita tidak mahu balik kepada model yang lama, iaitu
uji markah. Markah itu grade. Grade laporkan. Kalau grade rendah, buruk. Grade tinggi, baik. Itu saja kita berhenti di sana. Kita hendak berhentikan kaedah komunikasi seperti itu. Kita mau komunikasi yang lebih berkesan, yang ada kaitan dengan 4 perkara tadi. Kalau decision, contoh perlu ada kelas tambahan, perlu ada enrichment, penggayaan dalam topik tertentu, itu perlu dikomunikasikan kepada pelajar, perlu dikomunikasikan kepada ibu bapa, supaya ibu bapa juga mengambil tindakan yang sesuai untuk membantu pelajar. Untuk problem solving, kita bantu pelajar mengenal pasti masalah. Contoh dalam grammar, kita boleh membantu pelajar tertentu bahawa masalah dia ialah dari segi grammar, tenses tidak baik. Penggunaan past tense, present tense, present continuous tense semua tidak baik. Jadi dia perlu contohlah belajar dari guru tuition untuk bahagian itu. Dan bahagian-bahagian lain mereka tidak perlu membazir masa untuk tuition yang dia tahu. Jadi adalah contoh komunikasi yang ada kaitan dengan 4 perkara. Juga improvement. Apa mau kita ditambah baik, kita perlu komunikasikan kepada anak-anak dan juga kalau perlu komunikasikan kepada ibu bapa. Sama stakeholders kepada guru. Kepada guru kita boleh juga mengkomunikasikan 4 perkara itu kepada guru. Contoh, pengetua mendapati bahawa subjek yang diajar oleh guru tertentu agak rendah berbanding dengan subjek yang sama diajar oleh guru lain. Jadi pengetua perlu memanggil guru itu untuk memberitahu fakta ini, dan mungkin guru boleh memberi penjelasan tentang apa yang berlaku. Jadi itulah contoh-contohlah komunikasi yang kita perlu dalam proses pentaksiran. Itulah. Baik. Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih Prof. So maksudnya setiap keputusan pentaksiran itu perlulah di-elaborate dengan detail, ya? Yes. Di mana kesilapan, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya, bukan sekadar memberikan markah rendah tinggi kepada pelajar, ya. Jadi maksudnya analisis item perlu dibuat di sana, Jadi guru-guru kena mahir, menguasai bagaimana membuat analisis item. Baik. Jadi seterusnya, saya persilakan pula Tuan Haji Helbery, Muhammad Helbery sebagai seorang pentadbir yang berurusan secara langsung dengan guru dan pelajar di sekolah. Mungkin boleh memberikan pandangan untuk memperjelaskan lagi pemahaman kita terhadap konsep PPD ini. Dipersilakan Tuan Haji. Tuan Haji, mic. Baik, terima kasih. Kerana siok tu sampai mic tidak on. Jadi terima kasih penerangan daripada Prof. Vincent dan soalan yang dikemukakan oleh Timbalan, Dr. Timbalan tadi 12 bab. Jadi saya juga membaca sampai 12 bab. Nanti kadang markah tidak full. Markah tu kena cut. Jadi saya tertarik kalau Dr. Timbalan kepada yang penghujung. Saya pula kepada yang ada kaitan dengan analisis data dalam bab 8 yang menyentuh tentang bab statistik asas. Statistik asas. Sebab dalam apa juga pentaksiran yang kita lakukan melalui bilik darjah di sekolah maupun di peringkat tertinggi, statistik ini memainkan peranan. Kerana saya telah membaca pada tahun 2009, Frankel and Olin ada menyatakan bahawa experimental design itu adalah suatu yang mencuba. Ini metodologi experimental design dan juga mencari. Kemudian pada 2012, Crowell pula menyatakan bahawa experimental design adalah ingin mengetahui sebab
akibat antara variable independent dan dependent. Jadi dalam konteks yang sedemikian, saya nak minta penjelasan Prof. Vincent. Sekarang ini PDPR, PDPC. Ada dua situasi sekarang yang boleh diambil sebagai satu metodologi kalau nak mentaksir dalam sudut experimental design. Apabila pandemik ini mencetuskan situasi yang baru, bukan hanya di Sabah, tetapi secara global, jadi bagaimanakah experimental design tadi, kalau kita boleh nyatakan bahawa apabila menyebut tentang variable itu ialah independent itu, variable independent ialah PDPC dan PDPR. Sementara dependent pula ialah guru dan murid. Jadi bagaimana kita nak mengolah dalam sudut melihat pentaksiran itu dalam dua situasi, dan selepas itu nanti maka kita akan pergi kepada bab yang terakhir untuk merumus, kata Dr. Haji tadi, memberitahu kepada klien kita, yakni parent dan juga murid itu, bagaimana kita nak menggabung jalinkan. Kerana statistik asas itu sudah memang cantik. Tetapi saya ke depan sedikit, supaya mungkin ini perlu diambil kira oleh pihak pentadbir sekolah, ketua jabatan KJ, pengetua dan guru besar maupun PK-PK, kerana experimental design adalah dua pembuli ubah yang dikawal dan tidak. Jadi yang dikawal selalunya PDPC sebab berlaku di dalam bilik darjah. Tetapi yang tak dapat dikawal ni yang sekarang ni PDPR. Jadi mungkin Prof boleh menerangkan dari sudut sedemikian. Terima kasih Prof. Silakan. Terima kasih Tuan Haji. Okey, kaedah experimental design memang satu kaedah yang tidak begitu popular dalam penilaian dan penyelidikan pendidikan. Di negara barat, negara maju memang mereka tidak menggalakkan experimental design sebab ada banyak isu. Antara isu ialah untuk membuat experimental design, kita menggunakan apa yang mereka gunakan dalam sains. Jadi experimental design sebenarnya ialah kaedah yang dipinjamkan daripada penyelidikan melibatkan sains. Dalam sains tiada masalah. Sains kita mengkaji batu. Batu tiada emosi. Batu tidak bertindak balas bila kita mengukur mereka. Kalau kita mengukur pasir, mengukur kuman dan sebagainya, mereka tiada perasaan. Bila kita meminjam kaedah ini kepada manusia dalam pendidikan, ada beberapa isu akan wujud. Isu pertama ialah dalam experimental design perlu ada randomization, perawakan. Sampel yang kita ambil perlu rawat. Bila kita mengajar satu kelas, kita memang tak boleh mempunyai konsep perawakan. We cannot have randomization in education. Sebab yang kita boleh ambil ialah satu kelas banding dengan kelas lain. Sebab itu dalam penyelidikan pendidikan, mereka tidak suka melakukan experimental design, tetapi boleh menggunakan quasi eksperimental, iaitu mengambil kelas secara intake, kelas A banding dengan kelas B. Itu telah melalui adjustment, iaitu kita tidak melakukan randomization, tetapi kita gunakan intake kelas untuk perbandingan. Jadi itu ialah satu isu pertama yang suka menyebabkan menjalankan penyelidikan experimental design suka dalam pendidikan. Bila kita mengambil dua kelas, kita perlu memastikan dua kelas itu mempunyai konteks yang sama. Kebolehan lebih kurang sama, suasana sama, keselesaan sama, latar belakang ibu bapa sama. Ini pun suka dicapai walaupun kita ambil intake kelas. Kita sangat suka mendapat dua kelas yang
mempunyai konteks atau latar belakang yang exactly the same. Isu kedua ialah kesan placebo. Placebo. Placebo ialah contoh dalam perubatan. Dalam perubatan ada orang makan ubat dia rasa lebih baik. Dia lebih baik mungkin tidak disebabkan oleh isi kandungan ubat itu. Ubat itu mungkin ubat yang kosong, blank. Dia nampak macam ubat, tetapi tiada aktif ingredient dalam ubat itu. Hanya dibuat daripada tepung saja. Itu dinamakan placebo. Di pendidikan kita perlu juga mengusulkan placebo untuk perbandingan. Dan untuk itu, dalam pendidikan kita wujudkan kumpulan kawalan sebagai placebo. Tapi kesan kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimental nampak. Orang nampak kita mengajar satu cara, di satu kelas mengajar satu cara lain di kelas lain. Jadi orang nampak perbezaan. Tidak sama dengan placebo sebenar. Placebo sebenar kita orang telan ubat yang ditelan itu sama bentuk, sama warna. Yang beza ialah active ingredient yang orang tak nampak. So kita suka untuk meniru konsep placebo dalam pendidikan. Sebab kita tak boleh wujud sesuatu yang nampaknya sama, tetapi isi kandungan berbeza. Itu isu kedua. Isu ketiga ialah kesan Horton. Kesan Horton ialah bila pelajar tahu dia di-observe, dia ada kesan. Ada kesan kepada pelajar. Pelajar yang di-observe ada kesan. Bila dia di-observe, dia akan mempunyai perlakuan yang berbeza banding dengan masa dia tidak di-observe. Itu ialah kesan Horton. Jadi, bila kita membandingkan kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimental, mungkin kesan itu disebabkan oleh kesan Horton, bukan kesan intervensi kita. Jadi itulah isu ketiga. Dalam PDPR, keadaannya rumit lagi sebab konsep bilik darjah jauh berbeza dengan bilik darjah biasa. Kalau di dalam kaedah bukan PDPR, dalam keadaan sebenar, sekolah bilik darjah sebenar, kita boleh memastikan suasana kelas sama. Latar belakang pelajar lebih kurang sama. Guru yang mengajar sama. Tetapi dalam PDPR, konsep bilik darjah sudah berbeza. Ada orang yang pelajar yang belajar sendiri, ada pelajar yang dibimbing oleh ibu bapa, ada pelajar yang dikacau oleh adik-beradik, ada orang yang connection tidak baik, putus-putus, bermacam-macam. Ada orang yang sebelahnya anjing menyalak. All these are real issues. Orang yang sebelahnya ialah workshop, orang selalu memotong besi. So kita suka mewujudkan bilik darjah yang equivalent dalam PDPR. Sebab tu saya tidak syorkan experimental design dilakukan untuk PDPR. Terlalu banyak variance yang kita tidak boleh kontrol. Terima kasih, Pak Haji. Okay. Back to you, Katin. Yes, terima kasih Prof atas penerangan yang telah diberikan, ya, begitu jelas sekali. Experimental design memang sukar untuk dilakukan dalam konsep pendidikan kita kerana anak-anak murid kita mempunyai keupayaan yang berbeza-beza dan juga environment yang berbeza-beza. Okey, baik. Seterusnya, pentaksiran bilik darjah ini memang sesuatu yang amat isu yang amat hangat diperbincangkan sekarang ini, bukan saja di kalangan guru tetapi juga di kalangan ibu bapa. Dan untuk itu saya mohon pandangan daripada Tuan Haji, daripada Dr. Muhammad Kasim tentang pelaksanaan ataupun tentang bagaimana
pihak GPN ya sebagai pentadbir untuk memastikan bahawa sekolah di negeri Sabah ini akan mengaplikasikan ya isi kandungan buku PBD yang telah kita baca dan kita fahami. Dia mempunyai sistem yang teratur dan bagaimana agaknya sektor pembelajaran ya sebagai orang kuat kita di bahagian atasan mengaplikasikan buku ini sebagai panduan untuk memastikan semua sekolah di negeri Sabah ini bukan sahaja melaksanakan PBD ya, tetapi juga melaksanakan PBD dengan cara dan prosedur yang betul. Jadi bagaimana tu Dr. Haji Muhammad Kasim, silakan beri komen. Baik, terima kasih Datin Moderator, sekali lagi Prof. Vincent dan juga Tuan Haji Abai ya. Baik, tahniah lah, saya tengok kita punya program ini telah memberikan istilahnya iklan yang cukup baik kepada buku ini ya. Saya tengok ramai yang bertanya di mana mau dapat. So tahniah ya. Dan saya yakin nanti lepas ni ramai guru-guru kita yang akan cuba mencari dan membaca buku ini ya. Cuma barangkali dari segi pandangan Jabatan Pendidikan, saya melihat ada satu perkara yang perlu kita barangkali beri perhatian, iaitu tentang buku ini ya. Buku ini bertajuk Pentaksiran dalam Bilik Darjah ya. Pentaksiran dalam Bilik Darjah. Manakala tema yang banyak diwar-warkan di peringkat kepimpinan pendidikan ya. Kita ada dua ni, satu kepimpinan pendidikan, satu pendidikan tinggi ya. Di peringkat kepimpinan pendidikan ialah memperkasakan PBD iaitu Pentaksiran Bilik Darjah. Jadi antara buku ini dan juga PBD cuma dipisahkan oleh perkataan dalam saja, iaitu pentaksiran dalam bilik darjah dan pentaksiran bilik darjah. Oleh kerana ada perkataan dalam di sana, jadi saya melihat perhatikan bahawa ada perbezaan ya, antara buku ini dan juga PBD ya. Kalau kita melihat secara mendalam. Sebab itu saya melihat amat menarik sekali lah kerana dia merupakan satu dimensi yang lain, dimensi yang sedikit berbeza. Bagaimanapun kita boleh bina jambatan untuk menyamakan ataupun memastikan boleh bergabung. Itu satu perkara yang sama. Maksudnya buku ini bukan merujuk khas kepada PBD yang kita faham, tapi dia merujuk kepada elemen-elemen pentaksiran yang juga kita gunakan dalam PBD. Itu kita perlu faham ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Prof. Vincent. Saya sangat menghargai buku ini atas lahirnya buku ini yang banyak bermanfaat kepada guru-guru kita ya. Di peringkat GPN saya melihat oleh kerana PBD ini berada di bawah kalau di peringkat GPN di bawah sektor pembelajaran, jadi yang pertama saya sangat menggalakkan lah guru-guru membaca ya. Kalau tentera ni dia punya kekuatannya adalah senjata ya. Kalau doktor ni kekuatannya adalah jarum injection dia. Tapi guru, apa kekuatan dia? Kekuatan guru ialah buku ya, pembacaan. Itu kalau tidak guru tidak membaca, maka kita tidak ada kekuatan langsung. Sebab itu saya melihat bila buku ini kita bedah hari ini dan kita kenali secara mendalam, luar dan dalam, jadi tiba masa untuk kita membaca. Sebab itu saya juga menasihatkan guru-guru setiap kali mereka mengadakan tulis atau ucapan, dia kena quote beberapa buku ya, buku. Sekarang sudah pastilah buku ini merupakan suatu yang pertama sekali mendahului ucapan. Saya telah membaca buku untuk Prof. Vincent kan, ini satu perkara baru bagi kita kan. Sebab itu saya menggalakkan guru-guru kita membaca buku ini. Lebih banyak buku dibaca lebih bagus ya, jurnal-jurnal artikel lagi bagus ya. Termasuk juga setelah membaca mereka juga boleh berseminar ya. Sekarang mungkin dalam cara online boleh dilaksanakan. Jadi buku ini boleh digunakan. Yang kedua, saya melihat di samping menggalakkan pembacaan buku ini, saya juga melihat bahawa buku ini saya kata dia merujuk kepada elemen-elemen dalam PBD. Saya selalu menyebut bahawa Dr. Prof. Vincent dan Tuan Haji juga sebut tentang antara PBD pentaksiran ataupun PBD
tidak boleh dipisahkan. Seperti kata lagu Piramli ini, Datin Moderator, seperti irama dan lagu. Irama dan lagu, yes. PDP dan PBD atau pentaksiran ini ibarat irama dan lagu, kata Piramli. Kalau dipisahkan lagu dan irama, pincang lah ia. Lemah tidak berjiwa, hampa. Lemah tidak berjiwa itulah guru lah. Yang hampa itu siapa? Yang hampa itu anak murid, ya Bapak. Piramli pada dari awal lagi sudah disebut tentang PBD ini. Jadi guru-guru sekarang ini sangat memerlukan keseimbangan kedua-dua ilmu ini. PDP dan juga PBD. PBD dia kalau tengok, saya paham mungkin Prof berada di pengajian tinggi, mungkin dia tidak banyak merujuk sangat kepada PBD yang kita maksudkan ya. Dia lebih kepada pentaksiran yang lebih umum ya. Tapi kita mungkin di peringkat kita, di peringkat Kementerian Pendidikan, kita lebih kepada PBD dalam arti kata yang KSSR, KSSM itu ya, pentaksiran bilik terjah. Sebab itu kedua-dua elemen ini sangat-sangat perlu dikuasai oleh guru-guru kita ya. Saya selalu menasihatkan di mana saya cakap, saya akan katakan ini. Sangat perlu dikuasai. Sekarang ini saya kelompangnya ialah di pentaksiran, kemahiran mentaksir. Itu mungkin ada kita kekurangan. Sampai dengan anak buku ini, ya, saya telah melihat daripada awal sampai habis buku ini, saya lihat, saya ulang sekali lagi, contoh dari 1 dan 3 hingga 3 itu ada segi konsep, 4 hingga 6 itu lebih kepada pelaksanaan perancangan, 7 hingga 11 babnya itu merupakan pelaksanaan, dan yang ke-12 itu pelaporan. Jadi lengkap, sangat lengkap buku ini bagi sebagai satu ilmu yang mendukung PBD ya, dari segi konsep asas, dari segi elemen-elemen tersebut sangat-sangat bagus. Yang kedua di segi ilmu. Yang ketiga saya melihat guru-guru kita pun tidak berhenti daripada melaksanakan kursus-kursus kursus peningkatan profesionalisme dan semuanya. Jadi buku ini boleh dijadikan rujukan, boleh dijadikan rujukan dalam kursus seminar ataupun bengkel ya. Dan Prof Vincent telah memudahkan kita sebenarnya. Dalam buku ini saya melihat terdapat 16 semak kendiri. Semak kendiri ya, Prof Vincent ada 16 semak kendiri saya melihat, 16 set. Bila dibaca itu kita boleh jadikan tajuk bengkel yang sesuai, yang saya ingat dia boleh menggambarkan apa yang telah kita baca. Jadi sangat sesuai, sangat bagus. Saya mencadangkan juga buku ini dijadikan sebagai bahan perbengkelan oleh guru-guru kita. Dan yang terakhir sekali, barangkali oleh kerana dari awal saya katakan dia pentaksiran dalam bilik terjah merupakan berbeza sedikit dengan PBD, maka saya melihat ada keperluan barangkali istilah-istilah saya kepada guru-guru kita lah untuk contohnya sekarang ini kita menggunakan hasil pembelajaran standar pembelajaran, standar kandungan, standar prestasi dan sebagainya. Yang mana tidak ada dalam buku ini ya, dalam buku ini dia lebih menggunakan kepada umum. Jadi sekiranya digunakan maka ini diselaraskan. Bagaimanapun saya nampak buku ini sangat kaya dan sangat bermanfaat untuk jadikan bahan rujukan dan bacaan untuk guru. Tambah lagi seperti penerangan Prof Vincent yang awal tadi, pentaksiran ini boleh digunakan, boleh juga dilakukan semasa PDPR. Sangat-sangat terima kasih. Di samping buku ini, penerangan Prof Vincent tadi yang awal itu sangat-sangat berharga saya rasa. Sangat-sangat berharga. Terima kasih Prof. Itu saja. Terima kasih. Ya, betul doktor. Memang buku ini amat berguna kepada kita sebagai guru untuk dijadikan sebagai panduan tambahan. Kerana dalam buku ini diberikan pemahaman secara lengkap dan juga mudah bagaimana menjalankan PPD di dalam bilik darjah. Jadi PPD ini memang dia merupakan satu pentaksiran yang dibuat secara berterusan, sama ada secara formatif atau secara summatif oleh seorang guru dalam mana-mana mata pelajaran yang diajar di bilik darjah. Jadi kita amat mengalu-alukan sekiranya buku ini dibaca oleh guru-guru kita kerana sebagai seorang guru, konsep professional judgement itu amat penting. Dan melalui buku ini mereka akan lebih memahami apa maksud professional judgement itu.
Baik, seterusnya Prof memandangkan buku ini kita dah bedah dengan begitu teliti dan ramai peminat di luar sana bertanya, Prof mereka tanya jika mereka ingin mendapatkan buku ini di manakah lokasinya? Ya, adakah di UMS atau Universiti Malaysia Sabah ataupun mungkin di mana-mana dan pada harga berapa? Jadi itu pertanyaan yang saya terimalah daripada beberapa audiens kita. Baik, seterusnya untuk kita lebih mendalami lagi konsep buku ataupun konsep PPD ini, saya ingin menjemput panel kita yang kedua, iaitu Tuan Haji Muhammad Alberi sebagai pengetua sekolah yang begitu dekat dengan pelajar dan juga murid. Saya ingin bertanya sejauh mana buku ini membantu guru-guru membudayakan PPD. Membudayakan PPD di sekolah dengan sokongan pengetua yang berfungsi sebagai penerajuk, pembimbing dan pendorong kepada subordinate khususnya guru-guru kita ataupun warga sekolah keseluruhan seperti yang dinyatakan dalam standard 1 SKPM G2. Jadi tolong Tuan Haji beri uraian sedikit tentang bagaimana nak membudayakan, nak membantu guru-guru supaya membudayakan PPD. Sila Tuan Haji. Baik, terima kasih moderator sekali lagi yang berbahagia Profesor Dr. Vincent Fang, yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Kasim, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Sektor Pembelajaran. Pertanyaan tu kena kepada kepalaku sebagai seorang pengetua dan pentadbir. Ngam betul itu. Jadi mau kena cari apakah yang sesuai yang boleh saya kongsikan di luar sana di alam maya, kerana yang menonton itu pastinya ketua-ketua jabatan. Gelarannya pada saya KJ, pengetua dan guru besar, dan pastinya ada guru yang akan merahmati termasuk guru saya. Macam dah betul itu dia belak. Misal nah, dan murid-murid. Jadi pada saya pertama bila saya pengalaman saya apabila saya melangkah ke sekolah yang saya sekarang ini, iaitu SMK Taman Ria, saya buat satu tagline yang mana itu saya pakai sehingga sekarang, di mana saya angkat guru saya ni sebagai AJS, aku guru sejati. Jadi AJS itu aku guru sejati. Apabila kita memberikan suatu pendekatan, pengiktirapan yang mungkin tidak dibuat, minta maaf lah mungkin lain orang lain lah ceritanya nih kan, lain padang lain lah kan, belalangnya kan. Jadi apabila aku guru sejati, di sanalah kita akan mungkin boleh menerapkan sedikit demi sedikit perkara-perkara yang mungkin boleh kita dedahkan kepada guru kita di sekolah. Jadi saya mohon kepada teknikal kalau boleh dapat ditayangkan dapatan yang saya buat untuk dikongsi. Ada 3 perkara lah yang boleh saya katakan di dalam perkongsian ini. Yang pertamanya peranan pengetua itu dari segi merancang, perancang. Kita inilah mendorong dari segi konsep yang macam mana dalam SKPM G2. Pastinya merancang. Jadi di situ ada pelbagai yang boleh kita rancang. Agenda PBD ini. Okey? Merancang teknikal dan operasi panitia masing-masing. Jadi daripada sana, maka kita akan dapat memperlihatkan bagaimana kita sebagai seorang ketua untuk membolehkan PBD, seperti kata Dr. Timbalan tadi, perlu menjadi darah daging guru itu. Jadi siapa yang perlu mendahuluinya? Pastinya pengetua. Ibarat kapal, nakhodanya tu ndak banyak, satu saja. Kalau dia kata langgarlah batu karang tu langgarlah. Contohnya yang paling senang, yang mengangkat sau. Yang mengangkat sau pastinya bukan nakhoda. Yang mengangkat sau tu pastinya datang daripada orang yang berkemahiran membuat ataupun mengendalikan sau kapal itu. Jadi ada sudah perancangan di situ.
Ada sudah perancangan di situ. Jadi perancangan yang dimaksudkan itu ialah seperti yang di dalam paparan itu, melihat satu demi satu aspek-aspek perancangan itu, yang mana ianya merupakan kaedah-kaedah yang bakal digunakan. Banyak metodologi sebenarnya dalam buku ini. Sekali lagi tahniah dan syabas kerana pihak Profesor Dr. Benson telah memberikan kita suatu percambahan ilmu. Seperti mana kata Dr. Timbalan tadi, lagu P. Ramlee itu lama sudah. Saya pun lama sudah tengok filem P. Ramlee. Saya suka. Apatah lagi yang yang dia pergi belajar ilmu di dalam telaga tu, disiram, mambang-mambang segala tu. Sebenarnya ada ilmu. Itulah metodologi merancang sebenarnya. Dia merancang sesuatu. Jadi ini perlu. Kemudian perancangan pengtua dapat melihara 7 pelaksanaan PBD kepada mandat yang diperturunkan untuk melaksanakan. Kita ada mandat. Tadi Dr. Timbalan telah mengumumkan bahawa mandat daripada kementerian kepada jabatan, terusnya kepada PPD dan sekolah. Jadi mandat yang ada pada kita itu, apabila telah berubah dari segi satu konsep kepada satu konsep, maka ia akan menjadi satu punca kuasa kepada kita untuk merancang bagaimana PBD dapat dilaksanakan dengan cantik di sekolah. Kemudian guru-guru telah melakukan pelbagai kesilapan yang akhirnya dibimbing oleh pengetua mereka. Dulu saya masih ingat, pada tahun 2011, PBS, bila diisi itu, yang silapnya itu ialah masa mengisi. Kadang-kadang cikgu akan isi macam mana di sini. Di SKP sekarang ni lah kan. Jadi pada masa itulah bila kita memantau, kita akan nampak maka kita akan berikan bimbingan dan menyediakan perancangan teknikal operasi seperti yang kita buat. Apabila satu plan teknikal operasi itu telah berakhir, akan ada satu kajian. Maka daripada kajian empat itu tadi, memperbaiki kepada apa yang sepatutnya dirancang. Dari segi teori pengurusan, kita biasa dengan PDCA. Jadi PDCA ini plan. Dulu tu macam biasalah semua tahu semua tahu. Jadi ini yang pertama. Yang keduanya ialah melaksana. Okey? Kita kena apabila berlakunya pelaksanaan seperti dalam buku ini, bab 1 hingga 3, seterusnya 4 hingga ke 8, kemudian seterusnya sampai pengakhirannya seperti yang diulas oleh Dr. Timbalan tadi, maka perlu ada pemantauan pembimbingan. Di sekolah saya memang kita ada melantik penyelaras di bawah PKP, yakni penolong kanan pentadbiran. Kita ada cara-cara nak mengawal. Jadi dalam pelaksanaan ini, oleh kerana sekolah saya ini untuk makluman Profesor Dr. Benson, saya ingat Dr. Timbalan, apatah lagi Datin Raisa tahu, kita telah membentang satu program, satu penyemakan pesilagu, yakni menilai bagaimana guru mengajar melapor PDPR di sekolah. Ini perancangan sistem pelaporan guru, dipanggil pesilagu. Jadi idea ni dapat, apabila saya baca, insya-Allah ada satu bab profil di dalam bab ini yang saya rasa mungkin boleh diubah oleh pihak kementerian. Kerana sekarang ini UPSR sudah dimansuhkan, PT3 sudah ditangguhkan, SPM baru logot-logot mendaftar dengan STPM. Kita selalu isinya SAPS, Sistem Aplikasi Peperiksaan. Jadi di situ. Jadi mungkin apabila penilaian dalam bilik darjah ni dikena ubah. Sebab dalam SAPS itu lebih kepada dapatan analisis peperiksaan atau ujian. Jadi kemungkinan kementerian kena melihat ini sebagai satu perubahan seperti yang Prof. Benson terangkan tadi, bagaimana cube itu berganjak kepada satu yang tradisional kepada yang lebih autentik. Jadi ini perlu. Jadi melaksana ni tadi, saya dapat idea untuk mereka bentuk suatu yang mungkin ada yang boleh dikongsi dengan ibu bapa. Sekarang ini kalau panggil ibu bapa, mana mungkin dia mau datang. Dibilangnya ada tuh di sana, ampai-ampai itu kawan. Apa kawan tuh? Itu virus bah. Nggak aku berani datang. Ini minta maaf ya, penonton Maya. Kadang-kadang kita guna bahasa bahasa kita ni mengambil orang kata
aura supaya lebih. Jadi yang tak paham tu kena rujuklah Datin, sebab Datin pakar bahasa tu. Dia tahu Dr. Haji Kasim juga pakar bahasa-bahasa tempatan itu. Jadi saya hanya promote saja. Jadi ini melaksana. Maksudnya melaksana itu perlu dibuat sesuatu cara supaya perkara-perkara yang saya nyatakan dalam perkara 2 ini akan dapat memberikan satu pendekatan kepada pengetua dan guru besar yang telah mendapat mandat daripada kementerian melalui jabatan PBD dari segi melaksanakan secara total PBD di sekolah. Okay. Kemudian yang ketiganya pula, kita pergi kepada yang ketiga, penambahbaikan. Inilah yang mungkin kita nak kongsi. Contohnya sekarang SCPS mungkin tak relevan sudah sekarang. Mana ada relevannya? Budak tidak ada ke sekolah, macam mana mau ditaksir? Jadi mungkin dapatan daripada buku yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Vincent ini tadi menjadi satu cara kita untuk menambah baik dari segi pelaporan. Sebab bab 12 tadi yang disentuh oleh Dr. Timbalan adalah bab pelaporan. Mesti diberitahu kepada ibu bapa. Jadi kemungkinan penambahbaikan inilah yang saya ambil supaya saya mereka bentuk satu cara seperti Persilagu tentang pelaporan guru PDPR di sekolah saya. Persilagu ini untuk sekolah saya, tapi telah saya kongsi di IAB. Saya telah bentang di IAB dan juga dibentang International Convention yang dikeluarkan oleh PPD Tuaran dan juga PPD Kuta Kinabalu. Alhamdulillah lah. Jadi inilah penambahbaikan kerana sekarang ini cara maya ni sudah efektif. Mungkin dengan cara inilah kita boleh berinteraksi dengan ibu bapa. Yang ibu bapa kadang-kadang bising dia kata anakku tiada ini betulkah dia tiada. Jadi bila sudah sampai masa kita nak memberitahu apakah pelaporannya, pakai handphone, bercakap dengan handphone, lain dari lain. Secara tidak langsung kita mendidik ibu bapa untuk mendapatkan satu cara bagaimana mereka sebenarnya boleh berhubung dengan guru di sekolah tentang PBD. Guru-guru pun akan senang sebab di mana juga benda ni boleh dibawa. Tidak hanya ditentukan satu hari, mesti tingkatan 1 dulu datang. Kemudian hari berikutnya begitu. Tapi dengan ini tidak perlu. Hanya tekan saja Google Map melalui delima dan sebagainya atau streamnya jalan. Jadi inilah benda-benda 3 perkara yang setakat ini saya telah melihat bagaimana kita boleh menjadi orang yang boleh melakukan PBD ini dilaksanakan di sekolah dengan cukup baik kerana berlakunya perubahan globalisasi yang mengaitkan pendidikan di dunia. Jadi bagi pihak pengetua dan juga guru besar, saya mengucapkan tahniah dan syabas di seluruh Sabah lah kepada Profesor Dr. Vincent Fang kerana telah memberikan kami dapatan buku yang baik ini untuk kami jadikan panduan. Saya cadangkan mungkin ada pemangku Presiden PPSMS ataupun Presiden MJB, Majlis Guru Besar, dapatkan satu khas untuk semua pengetua, semua guru besar di Sabah dan mungkin Dr. Timbalan dapatkan juga untuk pegawai-pegawai di jabatan, juga PPD. Jangan tinggal. Mana boleh kami sajakan. Jadi semua kita satu hati. Jadi saya harap Profesor jangan habis di sini saja. InsyaAllah kalau mungkin ada PLC, mungkin sekolah saya buat atau PLC daerah kami buat, untuk hal ini sudilah untuk memenuhi jemputan kami. Dan bagi pihak rakan-rakan sebenarnya Profesor Vincent di dalam talian ni ada former student Maktab Perguruan Gaya. Jadi ada saya baca tadi. Tuan Haji. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji. Ya, okay, jadi sampaikan salam. Terima kasih. Ya. Atas jawapan yang panjang lebar tadi ya. Dan memang tidak dinafikan dalam sesebuah sekolah atau sesebuah organisasi pemimpin nombor 1 itu penting bila dia sudah merangka merancang, melaksana, memantau, membuat penambahbaikan, pasti organisasi itu akan berjaya jadi itulah pentingnya pemimpin nombor 1. Baik, seterusnya saya ingin menjemput
pegawai pendidikan, pejabat pendidikan daerah Tuaran, Puan Aja Wanihim, ya, untuk masuk ke dalam program kita. Dipersilakan Puan Aja. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila Puan Aja. Baik, terima kasih Datin Dr. Siti Raisa, moderator kita yang cantik manis pada petang ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. PPD Tuaran sederap menerajui perubahan. Yang berbahagia Datuk Dr. Misrin binti Radin, harap-harap bersama kita pada petang ini, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, semua timbalan pengarah, KPPK, rakan-rakan PPD yang mengikuti, dan teristimewa yang saya hormati semua ahli panel, yang berbahagia Profesor Dr. Vincent Pang Afo, pensyarah Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia, sebagai penulis buku undangan kita pada petang ini, yang berusaha Dr. Muhammad Kasim Haji Tusin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Tuan Haji Muhammad Alberi Haji Binsin, Pengetua SMK Taman Ria Tuaran, semua yang berada di sama ada dalam studio maupun dalam talian, terima kasih kerana bersama-sama pada petang ini. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita kesempatan untuk bersiaran pada hari ini, dan ini merupakan webinar kedua untuk kita hari ini selaku pengelola beberapa program showcase inovasi pendidikan peringkat negeri Sabah yang dipertanggungjawabkan kepada PPD Tuaran. Untuk makluman, pagi tadi kita telah bersiaran untuk webinar Cikgu Tiup. Dan Alhamdulillah petang ini kita bersiaran untuk membedah buku. Bukan manusia saja dibedah, buku pun dibedah. Dan insyaAllah besok kita akan bersiaran pula webinar untuk MOE Teachers Day Talks pada pukul 9 pagi. Saya kira buku yang telah dikongsikan bersama-sama pada hari ini, Pentaksiran Bilik Darjah oleh Profesor Vincent Pang, sangat sesuai untuk dibawa dalam perbincangan pada petang ini, ya, kerana ianya sangat bertepatan dengan usaha JPN Negeri Sabah dalam memperkasakan PPD di Negeri Sabah. Kupasan buku oleh ahli-ahli panel diharapkan telah dapat memberikan input-input yang sangat berguna kepada semua warga pendidikan, dan juga kepada ibu bapa yang mengikuti, ya, sebab saya melihat perbincangan tadi bukan saja berguna untuk warga pendidikan tetapi sebenarnya juga untuk ibu bapa. Dan saya kira buku ini juga bukan saja seperti yang disarankan oleh Tuan Haji Muhammad Alberi tadi, bukan saja untuk semua pengetua guru besar warga pendidik, tapi perlu dimiliki oleh ibu bapa. Sebab ibu bapa juga perlu mengetahui peranan mereka dalam melaksanakan PBD. Lebih-lebih lagi sekarang ini kita dalam keadaan lebih banyak PDPR daripada PDPC. Jadi mudah-mudahan manfaat daripada buku ini dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakatlah dalam usaha kita untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan di negeri Sabah ini khasnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat, terutama sekali pada ahli panel kita pada hari ini, kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang memberi kepercayaan kepada PPD Tuaran mengelolakan program Showcase Inovasi Pendidikan, dan dengan petang ini bedah buku, juga kepada penyelaras program kita pada petang ini Dr. Zakaria Osman SIP Plus, dan juga pegawai teknikal
semua kru yang terlibat daripada awal sehinggalah terlaksananya program ini, dan lebih-lebih kepada moderator kita yang manis pada petang ini, Datin Dr. Siti Raisa. Terima kasih kerana telah mengendalikan sesi kita dengan begitu cemerlang sekali pada petang ini. Akhir sekali, saya ucapkan selamat Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Puan Haja. Baik, sebelum saya proses kepada penutupan, ini ada permintaan daripada viewer kepada pembentang tadi, ya, iaitu penulis buku dan juga ahli panel. Mereka mohon supaya bahan itu dikongsikan dengan mereka kerana dikata bahan pembentangan tadi tidak berapa jelas pada pandangan mereka lah, jadi mereka mohon dikongsikan. Jadi mungkin selepas ini kalau diizinkan, kita serahkan kepada kita punya pegawai teknikal lah macam mana nak kongsi. Baiklah, kita balik kepada PPD. Sama ada assessment for learning atau assessment of learning. Selagi PPD itu dijalankan secara sistematik atau secara teratur mengikut prosedur yang betul, seperti mana yang telah digariskan dalam buku Pentaksiran dalam Bilik Darjah, insya-Allah aspirasi kedua kualiti dalam aspirasi sistem pendidikan negara akan tercapai menjelang tahun 2025, insya-Allah. Dengan itu sampai di sini saja program bedah buku kita pada petang ini. InsyaAllah di lain ruang dan waktu kita bertemu lagi dengan tajuk buku yang lain, insyaAllah. Bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran sebagai tuan rumah program bedah buku, kami mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Prof. Dr. Vincent Pang kerana sudi berkongsi ilmu dengan warga pendidik, dan tahniah juga atas buku yang telah dihasilkan. Kepada ahli panel juga diucapkan terima kasih kerana sudi bersama berkongsi idea dan pandangan pada petang ini. Terima kasih Dr. Haji Muhammad Kasim bin Tusin, dan terima kasih juga Tuan Haji Muhammad Alberi bin Haji Vincent. Terima kasih juga kita panjangkan kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah bekerja keras sehingga menjadi realitinya program bedah buku kita pada petang ini, dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mr. Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan iya kepada 10 teratas. Terima kasih juga kepada semua yang mendengar kita secara live dari lokasi masing-masing, ya. Dan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di seluruh Sabah dan juga di seluruh Malaysia, khususnya daripada kami warga pejabat pendidikan daerah Tuaran, sederap menerajui perubahan. Sekian, selamat Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Be safe dan stay at home. Jumpa lagi.